Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi pada minggu ini bersama Cikgu Izan dalam subjek Bahasa Melayu. Okey anak-anak, saya harap kamu semua dah bersedia untuk belajar ya. Okey, pada minggu ini kita akan sambung kemahiran yang lalu iaitu membina ulasan. Okey, minggu yang lalu cikgu hanya berhenti setakat membina jadual ulasan. Cikgu belum lagi mengajar kamu bagaimana nak menulis ulasan mengikut acuan jawapan. Jadi pada hari ini, cikgu akan terangkan pada kamu bagaimana nak memindahkan semua ini ke dalam bentuk perenggan ulasan. Okey. Yang ini cikgu ambil contoh daripada salah seorang daripada rakan kamu dan cikgu dah baiki sedikit untuk kita lihat bagaimana kita nak masukkan ke dalam acuan jawapan. Okey. Kamu tengok yang ini. Ini ialah arahan, contoh arahan jika di dalam kertas peperiksaan kamu berjumpa arahan tidak lari jauh akan berbentuk beginilah. Okay, tulis ulasan tentang perkara yang perlu dilakukan oleh peserta sebelum perlumbaan dan ketika perlumbaan untuk menjamin keselamatan mereka. Kalau kamu lihat, cikgu dah gariskan kata kunci di dalam soalan. Okay, yang ini akan digunakan nanti untuk dimasukkan ke dalam acuan jawapan. Okay, cikgu tolak yang ini ke tepi. Cikgu nak tunjukkan pada kamu acuan jawapan. Kita tutup dulu yang bahagian bawah, kita tengok yang bahagian atas. Seperti biasa, kalau kamu tengok, cikgu dah tulis hari, subjek, tarikh, tajuk keluarga berjaya dan hari ni kita nak menulis ulasan. Okay, apa dia benda ni semua? Okay, kita fokus kepada yang atas dulu ya. Kita fokus pada yang atas, kejap lagi baru kita pergi kepada acuan jawapan. Okey, apabila kita nak menulis ulasan yang baik, ada beberapa perkara yang perlu ditekankan iaitu antaranya ialah penanda wacana. Okay, yang kamu lihat di sini ialah penanda wacana yang boleh digunakan di dalam ulasan kamu. Semasa kamu menulis ulasan adalah baik jika kamu memasukkan penanda-penanda wacana ini. Jadi jika kita ingin menulis ulasan yang cemerlang, salah satu kriterianya ialah penanda wacana. Okay, yang ini ialah untuk memudahkan kamu mengingat. Asal PPS. A antaranya ialah, S selain itu, S yang seterusnya ialah seterusnya, A akhir sekali dan PPS ni wajib pada perenggan yang terakhir iaitu pada pendapat saya. Baik. Kalau kamu lihat, kita hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 perenggan sahaja, 5 ayat sahaja, termasuk dengan pendahuluan kita ada 6 ayat di dalam ulasan. Ulasan kita tak nak panjang-panjang, kita nak dia tidak kurang daripada 50 patah perkataan sahaja. Okay, yang ini adalah antara penanda wacana yang cikgu cadangkan untuk kamu guna. Baik, kita pergi kepada acuan jawapan. Okey anak-anak, okey, ini ialah acuan jawapan yang cikgu dah sediakan. Kalau kamu lihat, cikgu dah bezakan penanda wacana, kata hubung dan juga ayat dengan warna-warna pen yang berbeza. Okey, mari kita lihat dengan lebih jelas bagaimana kita nak memasukkan idea tersurat dan idea tersirat yang telah kamu buat pada minggu yang lalu ke dalam acuan jawapan. Okey anak-anak, sekarang kita akan fokus kepada arahan terlebih dahulu. Okey, kalau kamu lihat, cikgu dah gariskan kata kunci dan cikgu dah letakkan nombor 1. Okey, cikgu nak tunjukkan di sini, nombor 1 ini kita akan masukkan juga ke dalam acuan jawapan. Begitu juga jadual ulasan, ayat ini adalah nombor 2, ayat ini ialah nombor 3 dan ayat ini nombor 4 dan ayat ini nombor 5. Bagaimana kita nak masukkan? Okey. Yang nombor 1, perkara yang saya dah gariskan ni, perkara yang perlu dilakukan oleh peserta sebelum perlumbaan dan ketika perlumbaan untuk menjamin keselamatan mereka. Okey, tengok nombor 1 berada di sini. Ayatnya akan berbunyi. Okay, saya tak tulis kat situ takut tak cukup. Jadi saya nak tunjukkan kepada kamu, ayat dia akan berbunyi. Petikan di sebelah menunjukkan perkara yang perlu dilakukan oleh peserta sebelum perlumbaan dan ketika perlumbaan untuk menjamin keselamatan mereka.
Titik. Dekat sini nombor 1. Okey. Kita pergi kepada ayat yang kedua, iaitu penanda wacana. Antaranya ialah, okey, kita nak sambung. Sambung apa? Yang ini ialah yang kedua. Yang keduanya di mana? Yang saya dah labelkan tadi nombor 2. Okey, bagaimana ayatnya akan berbunyi? Ayat dia akan berbunyi, okey, antaranya ialah peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Supaya ni saya dah letak dekat sini. Supaya sambungan dia, mereka kekal bertenaga sepanjang perlumbaan. Titik di sini. Okey. Okay, cikgu tunjukkan satu yang cikgu takut tak muat nak tulis. Okey, sebagai contoh yang nombor 2 ni. Okey. Okey, cikgu cuba tulis dulu. Katakanlah ini yang nombor 2 tadi, cikgu tulis. Okey, peserta perlu, antaranya ialah peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Okey, maafkan cikgu, cikgu tulis kecil-kecil supaya muat. Saya nak tunjuk pada kamu lah bagaimana kita nak masukkan jadual ulasan kita, idea tersurat dan idea tersirat yang kita dah sambung ke dalam acuan jawapan. Antaranya ialah peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik, yang supaya ni saya ambil daripada sini juga ni. Kalau kamu tengok, okey, supaya ini saya ambil daripada sini. Okey, kemudian saya sambung. Supaya mereka kekal bertenaga sepanjang perlumbaan. Okey, satu saya bagi contoh. Okey, sepanjang perlumbaan saya masukkan dekat sini. Kemudian saya guna penanda wacana yang seterusnya, iaitu selain itu. Yang ini ialah nombor 3. Yang ini ialah nombor 3. Nombor 3 di mana? Di sini. So, dia akan berbunyi, selain itu, peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Kerana tu saya dah letak di sini. Kerana dekat sini kita tambah dapat mengelakkan berlakunya kemalangan. Titik. Kemudian acuan jawapan seterusnya, yang ini ialah nombor 4. 4 di mana? Di sini. Seterusnya, basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Ini saya tambah untuk dan saya dah tulis di sini. Untuk. Kamu sambung. Memastikan keselamatan semua peserta terjamin. Titik. Akhir sekali, nampak tak sini akhir sekali, saya ambil nombor 5. Okay, nombor 5, akhir sekali, peserta perlu saling menghormati. Okay, yang ini yang paling bagus sekali lah, tepat sekali saya ambil sebab dia faham arahan saya pada video yang lalu. Video yang lalu saya dah sebut hanya 4 tersurat, 3 tersirat. Okay, sebab tu saya ambil contoh yang ini. Okay, jadi yang ini akhir sekali ni, yang nombor 5 ni, akhir sekali peserta perlu saling menghormati. Cukup sampai di situ. Okey anak-anak, okey, selesai kelima-lima idea tersurat dan tersirat yang kita dah masukkan ke dalam acuan jawapan. Jadi kita tengok yang terakhir, iaitu pada pendapat saya. Okey. Pada pendapat saya ini memang tidak ada di dalam jadual ulasan. Kenapa? Kerana ini ialah KBAT, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Bermaksud setiap daripada kamu perlu mengeluarkan idea sendiri, iaitu seperti kesimpulan terhadap ulasan yang telah kamu buat. Okay. Katakanlah ulasan ini berkenaan dengan menjaga keselamatan ketika perlumbaan, kan? Okay, jadi kamu perlu memberi pendapat tentang menjaga keselamatan dalam perlumbaan. Okay, jadi tak semestinya pada pendapat saya ini berkenaan dengan perlumbaan ini. Okay, cikgu bagi contoh. Okay. Katakanlah kamu nak tulis pendapat kamu. Okay. Pada pendapat saya, kita perlu menjaga keselamatan diri dalam apa jua perlumbaan
supaya tidak mendatangkan kecederaan kepada diri sendiri maupun orang lain. Okey, nampak tak? Okey, itu maksud cikgu dengan pada pendapat saya. Maksudnya kesimpulan tu ialah seperti pengajaran ataupun faedah ataupun manfaat kepada kamu setelah kamu menulis ulasan tersebut. Okey. Itu maksud pada pendapat saya. Yang ini akan memberi impak yang baik ataupun kita kata ulasan itu boleh dikategorikan sebagai cemerlang jika kamu mengutarakan pendapat kamu sendiri. Okey. Baik. Selesai tentang acuan jawapan. Okey, tugasan kamu. Okey, oleh kerana kita menyambung kemahiran yang lalu, jadi kita tidak akan buat jadual ulasan yang lain. Okey, cikgu akan gunakan jadual ulasan kamu yang lalu. Kamu pun semua masing-masing dah siap jadual ulasan. Apa yang perlu kamu buat ialah kamu perlu menulis dalam bentuk perenggan, iaitu dalam bentuk acuan jawapan yang cikgu dah beri ini. Okey, step yang pertama, di dalam buku tulis kamu, sila pastikan muka surat ini, okey, maafkan saya. Okey, muka surat ini, nampak tak contoh ni? Okey, saya besarkan, saya kecilkan sikit. Muka surat ini. Okey, di bahagian ini notanya dan acuan jawapan ni mesti ada. Kamu tulis bentuk begini. Bahasa pasarnya sebiji macam ini. Yang ini mesti ada. Maksudnya setiap kali kamu nak buat nanti kamu boleh rujuk acuan jawapan. Kemudian di muka surat yang seterusnya barulah kamu tulis ulasan sebenar dalam bentuk perenggan begini. Okey, boleh faham ya? Okey. Itu saja tugasan kamu pada minggu ini. Okey, cikgu akan buat kaedah yang sama, iaitu pada minggu lepas kita hanya ambil gambar dan kamu hantar kepada saya kan. Jadi cikgu akan bekalkan kamu dengan link channel Telegram cikgu. Jadi kepada ibu bapa yang masih tidak ada Telegram, boleh muat turun channel Telegram dan saya akan bagi link dan kamu masukkan gambar tugasan kamu ke dalam link channel Telegram cikgu di bawah kelas kamu masing-masing. Itu cikgu akan letakkan di bawah kelas 5 setia. Okey, jangan masukkan ke dalam kelas orang lain. Masukkan ke kelas masing-masing. Jadi kat situ nanti kita akan kumpul semua kerja-kerja rumah kamu yang sudah disemak, yang belum disemak untuk rujukan masa akan datang. Okey? Jadi sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini, sehingga bertemu lagi pada minggu akan datang. Bye.